Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada para pelajar dan selamat datang ke Minggu Destiny Siswa sesi Ogos 2023. Saya TS Dr. Nohafizah binti Kasmuri, Timbalan Pengarah Pejabat Pembangunan dan Kelestarian. Di sini serba sedikit berkenaan dengan Pejabat Pembangunan dan Kelestarian. Misi dan visi kami adalah untuk melancarkan operasi pembangunan dan penyelenggaraan kampus Pusat Asasi UiTM Cawangan Selangor Kampus Dengkil di bawah Private Financial Initiative. Kami mengoptimumkan tenaga kerja dalam perancangan pembangunan kampus Pusat Asasi UiTM Cawangan Selangor Kampus Dengkil ke arah kampus lestari. Ini adalah carta organisasi Pejabat Pembangunan dan Kelestarian yang terdiri daripada pengarah, Timbalan Pengarah Pembangunan dan Kelestarian, kita ada unit pentadbiran, bahagian pengurusan fasiliti dan kita ada bahagian infrastruktur. Bagi carta bahagian pengurusan fasiliti, ada ketua bahagian iaitu Encik Muhammad Haziq Abdul Rahman sebagai jurutera, pengurusan elektrikal dan telekomunikasi, pengurusan majlis dan audiovisual, pengurusan kejuruteraan awam dan mekanikal. Ini dibantu oleh penjaga jentera elektrik, pembantu kemahiran. Di sini carta bahagian infrastruktur iaitu ketua bahagian Encik Muhammad Rosli Abdul Ghani. Dibantu oleh Ketua Zon Operasi ICT dan terdapat pengurusan sistem maklumat, pengurusan infrastruktur ICT, pengurusan perkomputeran pengguna, pengurusan streaming dan web dan akhir sekali pengurusan makmal. Fungsi Pejabat Pembangunan dan Kelestarian diketuai oleh Ketua PTJ iaitu Timbalan Pengarah Pembangunan dan Kelestarian. Peranan saya adalah untuk mentadbir dan memantau keberkesanan operasi tugas yang dilaksanakan oleh pengurusan fasiliti dan bahagian pengurusan infrastruktur. Mengeluarkan arahan selari dengan arahan pengarah Pusat Asasi UiTM Cawangan Selangor Kampus Dengkil. Kita ada unit pentadbiran yang akan merekod sistem fail dan surat menyurat. Di sini adalah carta fungsi bahagian pengurusan fasiliti yang terdiri daripada ketua bahagian pengurusan fasiliti bertanggungjawab mengurus dan mentadbir unit pengurusan fasiliti, mengurus dan menyelaras pengoperasian kampus, mengurus dan menyelaras kerja-kerja penyelenggaraan berkala, menyemak dan menilai laporan perkhidmatan tahunan dan bulanan. Ini adalah fungsi tugas bagi staf di bawah fasiliti. Untuk bahagian infrastruktur, kita ada ketua bahagian iaitu Encik Muhammad Rosli yang akan mengurus dan merancang pentadbiran ICT kampus, menilai proses perolehan, menilai infrastruktur ICT kampus, menilai sistem sokongan ICT kampus dan menilai perkhidmatan sokongan ICT. Di sini adalah carta fungsi bahagian infrastruktur bagi job dan deskripsi tugas-tugas bagi infrastruktur. Untuk mengenali lebih lanjut, di sini adalah gambar berkenaan dengan staf pengurusan fasiliti iaitu terdiri dari saya iaitu Dr. Nohafizah Kasmuri bagi Timbalan Pengarah Pembangunan dan Kelestarian. Kita ada Encik Muhammad Haziq Abdul Rahman jurutera iaitu ketua bahagian bagi pengurusan fasiliti. Kita ada Puan Noriza Muhammad Amir iaitu penolong jurutera kanan, Encik Muhammad Hafiz Muhammad Nawawi penolong jurutera, Muhammad Zafir Baharudin iaitu penolong jurutera audio dan visual, Encik Fahmi Abdul Sani iaitu pegawai eksekutif kanan dan Encik Wan Hafizu Wan Nur Azman iaitu penjaga jentera elektrik. Dan kemudian kita ada Encik Fazrul Izwan bin Abdul Musa iaitu pekerja kemahiran. Bagi staf bahagian infrastruktur terdiri pada saya iaitu TS Dr. Nohafizah Kasmuri dan kita ada Encik Muhammad Rosli Abdul Ghani iaitu pegawai teknologi maklumat kanan, Encik Muhammad Rahmat bin Yunus penolong pegawai teknologi maklumat kanan, Encik Muhammad Zaidan Zainal Abidin penolong pegawai teknologi maklumat, Encik Syahril Effendi Abdul Razak iaitu penolong pegawai teknologi maklumat, Siti Muryani Suhairi iaitu penolong pegawai teknologi maklumat, Encik Muhammad Zainuddin Husin iaitu penolong pegawai teknologi maklumat dan akhir sekali Encik Basarul Hisham Bahari jurutera kanan.
Okey, info berkenaan dengan pembangunan kampus. Pusat Asasi UiTM Kampus Dengkil telah mula beroperasi pada 26 November 2015 ya, dan dibangunkan secara private financial initiative. Okey, syarikat konsesi dan wakil penyelenggaraan adalah dari KAS Engineering Sdn Berhad. Okey, di sini saya tunjukkan berkenaan dengan peta kampus bagi para pelajar yang baru ya mendaftar di sini. Terdapat dua pintu masuk, iaitu satu pintu masuk utama dan kita ada pintu masuk kedua. Okey, para pelajar akan masuk di sini. Kalau para pelajar melihat ya, di sini kita ada nombor satu adalah blok pentadbiran, kemudian nombor dua adalah terdiri daripada bilik-bilik kuliah iaitu blok dinamik. Kemudian kita ada di sini nombor tiga iaitu blok makmal iaitu bangunan etika. Nombor 4 adalah bangunan progresif. Nombor 5 adalah library perpustakaan PITA bagi kampus Dengkil. Okey, bagi para pelajar perempuan, okey, di sini kita ada blok yang dipanggil blok Dahlia iaitu blok Dahlia 1, blok Dahlia 2 dan blok Dahlia 3. Okey, dan di sini juga ada anjung kita panggil anjung Dengkil iaitu Dewan Makan, dan di sini terdapatlah gerai-gerai yang menjual makanan kepada para pelajar. Okey, kita ada untuk pelajar lelaki pula kita ada tiga blok iaitu blok Tualang 1, 2 dan 3. Okey, untuk para pelajar lihat di sini, para pelajar akan melihat di sini kita ada pelbagai kemudahan iaitu futsal dan juga sini ada berkenaan dengan bola sepak padang bola sepak. Okey, sebentar sedikit berkenaan laporan penggunaan tenaga. Untuk laporan penggunaan tenaga ni kerana kami ingin pusat asasi UiTM Kampus Dengkil ke arah kampus Lestari. Okey, sebentar sedikit berkenaan dengan penggunaan tenaga. Sekiranya dilihat ada peningkatan berkenaan dengan penggunaan tenaga di UiTM Kampus Dengkil. Okey, saya tidak akan pergi lebih lanjut, tetapi this is inisiatif lah yang kita telah lakukan untuk penjimatan tenaga, iaitu kita ada kempen penjimatan tenaga, iaitu kita memastikan suis lampu dan penyaman udara ditutup pada waktu rehat jam 1 hingga 2 petang jika tidak digunakan dan kami ingin memastikan penyaman udara diset pada suhu yang selesa, iaitu pada 24 darjah Celsius kecuali dewan kuliah atau mana-mana ruang yang melebihi kapasiti. Okey, di sini kami ingin para pelajar juga untuk memastikan semua komputer dimatikan selepas digunakan, sama ada di bilik kuliah ataupun di asrama pelajar lah memastikan suis dimatikan. Di sini adalah untuk staff selepas tamat waktu bekerja. Pastikan suis peralatan elektrik ditutup dan kami juga menampal stiker jimat tenaga sebagai peringatan kepada warga kampus. Kami juga memantau kaedah pemantauan lampu gelanggang dengan lebih efisien dan dibuka jika ada permohonan daripada pelajar. So para pelajar perlu memohonlah kepada unit HCP untuk penggunaan gelanggang. Okey, bagi sistem penghawa dingin kami menggunakan sistem variable refrigerant value iaitu menjadi pilihan pihak pengurusan UiTM semasa proses pembangunan kampus, iaitu penyaman udara ini adalah cekap tenaga. So centralized controller dipasang di bangunan pengurusan fasiliti bagi memudahkan kerja-kerja pemantauan penyamaan udara dibuat. So sistem ini untuk mengawal penyamaan udara di bangunan pentadbiran, bangunan dinamik, bangunan etika, bangunan progresif, bangunan PITA, bangunan PPUK dan akhirnya bangunan unit kesihatan. Oleh yang demikian, penjimatan tenaga dan kos penggunaan dapat dibuat dengan cara mengawal penggunaan penyaman udara dengan melibatkan sistem variable refrigerant value mengikut ketetapan yang dibuat oleh pengurusan kampus dengan kerjasama pihak konsesi. Okey, bagi inisiatif kampus Lestari, kita menerapkan sistem BRV ini untuk penjimatan bil elektrik dan kesedaran daripada warga kampus termasuk para pelajar insya-Allah akan dapat membantu usaha dalam pengurusan cekap tenaga di seluruh kampus UiTM Dengkil.
Okey, ini adalah laporan penggunaan air. Okey, kita lihat ya di sini bagi tahun 2020 sehingga 2021. So, kita nampak ada variation penggunaan air di sini. Okey, kita mengharapkan penyematan air ke arah kampus Lestari. Kita harapkan adalah pengurusan air ni, sumber air ni dapat dijalankan secara berhemah. Okey, kerana penyematan air secara jangka panjang dan lestari. Okey, terdapat langkah-langkah yang telah kami lakukan untuk kemudahan infrastruktur untuk dipraktikkan dalam pengurusan kampus ini, iaitu kita ada dual flush, tankless toilet dan sistem penuaian air hujan. Okey, di sini ada gambar berkenaan sistem penuaian air hujan yang kami lakukan adalah untuk penyiraman air di kawasan sekitar kampus ni lah, penyiraman air untuk yang contohnya di sini adalah penyiraman air okey untuk rumput okey di padang bola sepak ya. Okey. Kami juga ada landscape UiTM Campus Dengkil dilengkapi dengan landscape yang indah So kita mengharapkan bahawa para pelajar dapat menjagalah landscape yang telah kita pelihara di UiTM Campus Dengkil ini Okey. Ini adalah pandangan daripada atas, iaitu pandangan kampus Dengkil daripada atas Okey, so sangat cantik lah kalau dilihat di sini. Kita kebanyakan this is most adalah green green, maknanya kita dilengkapi ataupun dikelilingi oleh green structure lah kat sini, maknanya ada padang okey, dan di sini kita terdapat pond lah di sebelah kampus okey. Alright, satu lagi berkenaan dengan UiTM Green Center Campus Dengkil, telah diwujudkan sebagai satu organisasi yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan program yang berdasarkan kelestarian kampus. So penumbuhan ini selari dengan perancangan strategik UiTM 2025 di bawah strategik tema 8, iaitu Kampus Pintar bagi mendongkong agenda kelestarian negara. Jadi di sini saya amat berharaplah para pelajar, sekiranya anda berminat ataupun anda ada cadangan, boleh disalurkan ke UiTM Green Center ini. Alright, so itu yang harapan kami lah. Okey, di sini ada gambar berkenaan dengan telekomunikasi yang telah dipasang di kampus Dengkil bersebelahan dengan Tualang asrama Tualang. Okey, dan ini salah satu inisiatif penjanaan lah, dan kami harapkan ini adalah kawasan larangan so saya mengharapkan para pelajar akan menjauhilah kawasan ini, dan kami mengharapkanlah so segala keselamatan di sini kita telah pun pasang danger sign kat sini. Okey, so ini salah satunya. Okey, kita di sini ada tarikan di kampus Dengkil, iaitu kita ada he and she so para pelajar bolehlah menikmati kopi di sini. Okey, dan telah dibuka sebenarnya pada awal tahun 2023. Okey, dan alhamdulillah kita telah menaik taraf rangkaian sistem wifi dan telah siap, dan insya-Allah akan finalize dalam akhir bulan 9 akhir bulan Ogos atau bulan 9. So kita harapkan di sini insya-Allah para pelajar akan dapat kemudahan akses wifi, sebab diikutkan setiap di bangunan asrama telah dilengkapi oleh satu AP point ini untuk sharing untuk maknanya dua bilik ada satu point di sini. So kita menjangkakan bahawa feedback positif lah daripada pelajar untuk sistem wifi ini, kerana kami telah melakukan naik taraf.
Okey, untuk diingatkan kepada para pelajar iaitu perbuatan yang dilarang ya, iaitu perbuatan vandalisme. So satu adalah perbuatan vandalisme. So kita harapkan bahawa segala aset UiTM okey yang berada dalam UiTM ini dapat dipelihara lah okey oleh para pelajar dan juga staff ya. And then seperti tadi saya juga berkata berkenaan dengan kawasan-kawasan larangan iaitu telekomunikasi, okey, pencawan telekomunikasi, dan satu lagi kita ada wastewater treatment plant ya. Nanti para pelajar boleh rujuk balik pelan lokasi, itu adalah salah satu kawasan larangan kita lah. Dan satu, menggantung gambar hiasan pada dinding, penguasaian ruang, menampal papan tanda, banner tanpa kebenaran dan kelulusan, dan menggunakan peralatan yang dilarang. Contohnya peralatan elektrik lah yang dilarang ya. So itu yang kita mohon lah untuk pelajar supaya dapat mematuhilah semasa berada di dalam kampus. Okey, ini adalah gambar berkenaan dengan perbuatan vandalisme. So, saya amat mengharapkan kerjasama daripada para pelajar supaya tidak berlakulah berkenaan dengan ini. Contoh iaitu besin pecah ni, pintu tandas pecah, cover penutup box flushing pecah, besi railing patah. So, kita harapkan kejadian-kejadian ini dapat dapat dihindari lah. Okey, dan mendapat kerjasama daripada para pelajar. Sekiranya anda berjumpa dengan keadaan-keadaan ini, mohon dapat membuat aduan kepada pihak kami ya. Okey. Okey, ini salah satu contoh lah yang berlaku di bilik-bilik pelajar. So kita harapkanlah supaya kebersihan semua dapat dijagalah oleh semua termasuk pelajar dan juga warga kampus. Okey, di sini adalah saluran aduan-aduan kerosakan. So para pelajar boleh boleh membuat aduan kerosakan melalui sistem CFMS Okey, dan kita ada juga talian hotline, dan kita ada juga WhatsApp, talian standby, dan boleh pergi ke kaunter pejabat konsesi So para pelajar boleh melakukan maknanya aduan-aduan ini mengikut channel-channel yang telah saya berikan ini. Okey, ini adalah carta alir aduan. So para pelajar boleh melengkapkan laporan aduan, kemudian kita akan ada pengesahan oleh helpdesk, and then kita ada penetapan masa kerja dan perbaikan. Bagi akses tanpa mengadu di sini adalah maknanya staff college ataupun staff facility lah yang akan melakukan akses berterusan. Okey, and then di sini kita galakkanlah untuk menyimpan nombor talian pihak konsesi ya. Okey, mindset yang kita terapkan kepada pelajar ialah seperti yang tadilah that is save energy. Okey, untuk kita maknanya mempraktikkan penyimpanan tenaga okey, dan kita avoid vandalisme and then kita juga avoid danger. Okey, alright. Okey, insyaAllah bagi sesi kali ini sememangnya kita akan melakukan fire drill InsyaAllah taklimat fire drill akan kita lakukan nanti, dan akan pengumumannya akan diberi kepada pelajar lah oleh kita punya ERT respon team. Okey, cuma di sini ada gambar berkenaan dengan assembly point. Okey, kemungkinan nanti akan ada taklimat yang lebih lanjut lah berkenaan dengan assembly point. Okey, assembly points kalau ikut kita ada dua assembly point. Satu adalah di sebelah Dahlia 1 dan satu lagi di padang bola untuk tualang lah. Dan bagi blok pentadbiran kita ada satu that is di wet point lah di depan blok pentadbiran. Okey. Ini adalah link sistem e-aduan UiTM Kampus Dengkil. Okey, para pelajar perlu klik link tersebut. Okey, dan para pelajar akan di sini link tersebut anda boleh dapat di laman web Pusat Asasi UiTM Dengkil. Anda boleh klik di e-aduan facility. Selepas anda klik di e-aduan facility, okey, anda akan sampai ke paparan ini. So bagi para pelajar, anda perlu masukkan pelajar bagi kakak
kaki tangan, anda perlu klik kaki tangan lah. Okey, so pelajar akan klik pelajar. Okey, dan di sini kalau di sini paparan saya lah, tapi pelajar akan masukkan nombor pelajar dan juga nombor telefon bimbit. Hanya itu saja yang kita perlukan maklumat. And then daripada situ, okey, kemudian pelajar akan klik kepada aduan baru, aduan baru, dan bila klik aduan baru, paparan ini akan tersedia lah, dan para pelajar perlu klik keterangan lokasi dan juga keterangan, iaitu masalah dan keterangan. That is, kalau di sini ada jenis-jenis masalah, pelajar perlu klik apa jenis-jenis masalah dia, dan kemudian keterangan, that is contoh lampu rosak di mana, nombor bilik, so pelajar boleh letak di situlah. And then ini yang kita kata tadi, that is keterangan lokasi. Okey, pelajar perlu klik keterangan lokasi. Okey, kemudian keterangan berkenaan dengan jenis masalah, okey, dan itu sajalah. Kemudian pelajar boleh menghantarlah, submit. So itu saja daripada saya, daripada kami Pejabat Pembangunan dan Kelestarian. Sekiranya ada apa-apa masalah seperti yang telah saya kata tadi, pelajar boleh menggunakan link e-aduan dan juga terus kepada hotline. Okey, dan saya amat berharap agar pelajar dapat manfaatkanlah maknanya pembelajaran yang lestari di sini, dan juga sekiranya ada berlaku apa-apa, bolehlah terus datang kepada pihak kami. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi.